Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita masih lagi Allah Taala panjangkan lagi umur kita. Allah Taala tambahkan sehari lagi kehidupan kepada kita. Allah Taala izinkan dengan kesihatan kepada kita. Allah Taala beri lagi rezeki kepada kita. Allah Taala bangunkan kita pada pagi ini. Seterusnya dapat kita menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamu Allah pada awal pagi. Moga-moga amalan kita, ibadah kita dicatatkan dengan catatan kebajikan, diberikan ganjaran kebaikan insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada pagi ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Satu hadis yang membicarakan tentang perihal kehidupan kita, iaitu babu sna'in nasi 'alal mait. Bab memberi pujian orang ramai kepada jenazah. An Anas radhiyallahu anhu qal marru bi janazati fa athnu 'alaiha khairan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat thumma marru bi ukhra fa athnu 'alaiha syarran faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. فقال عمرو بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنمتم عليه شرا فوجب له النار أنتم شهداء لله في الأرض متفق عليه. Maksud hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, orang ramai berjalan melintasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang membawa jenazah seseorang yang meninggal dunia. Mereka semua memuji tentang kebaikannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajiblah. Tidak berapa lama lagi ada orang yang mengusung jenazah di mana mereka menyebut tentang keburukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pula berkata, wajiblah. Maka Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apakah yang wajib itu? Baginda pun menjawab, jenazah yang kamu semua memberi pujian tentang kebaikannya, maka wajiblah ia mendapat syurga. Sedangkan jenazah yang kamu semua menyebut mengenai keburukannya, maka wajiblah ia mendapat balasan neraka. Kamu semua adalah orang yang menjadi saksi Allah di dunia ini. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Iaitu hadis ni menceritakan tentang dua hal keadaan. Yang pertama tentang keadaan si mati, dan yang kedua orang yang menyaksikan kehidupan si mati. Jadi tak kala satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Saidina Umar. Ada orang melintas jalan Nabi. Ada je Nabi tengah berjalan, orang pintas jalan Nabi sedang membawa jenazah. Nabi berhenti, Nabi menghormati jenazah tersebut. Sebab itu apabila ada kematian, kita disunatkan ihtiram lil mait, memuliakan jenazah. Tak kira apa bentuk sekalipun. Dan diceritakan juga semasa Nabi berhenti menghormati jenazah, lalu mereka-mereka yang mengusung jenazah ini
mereka yang mengikuti pengusungan jenazah ini, mereka yang membawa jenazah ini, dan mereka yang ada bersama jenazah ini, lalu mereka memuji tentang kebaikan jenazah. Mereka memuji tentang kebaikan yang dilakukan oleh mayat semasa jenazah ini hidup dulu. Mereka menyaksikan apa yang jenazah ini buat semasa jenazah ini hidup di atas dunia semasa satu ketika dahulu. Sebelum ia menjadi jenazah, sebelum ia mati, sebelum ia meninggal dunia, dan perkara-perkara yang telah dilaksanakan, yang dibuat oleh manusia ini, maka disaksikan oleh manusia sekelilingnya. Lalu mereka menyatakan tentang kebaikan yang telah dilakukan oleh si mayat. Mereka berkata tentang kebaikan si mayat. Mereka memuji kebaikan si mayat semasa si mayat ini belum menjadi mayat lagi. Lalu Nabi dengar perkataan mereka. Lalu Nabi dengar sebutan mereka. Lalu Nabi dengar perbualan mereka. Lalu Nabi dengar kata-kata mereka. Lalu Nabi bersabda, wajabat, wajiblah. Dan selang beberapa ketika, ada lagi orang yang melintasi Nabi, mengusung lagi jenazah. Nabi pun berhenti sekali lagi untuk menghormati jenazah tersebut. Dan Nabi dengar perbualan mereka, Nabi dengar cakap-cakap mereka, Nabi dengar kata-kata mereka, dan Nabi dengar ada yang menyebut dalam kalangan orang yang mengiringi jenazah tersebut, dia berkata tentang keburukan jenazah, tentang keburukan mayat yang dilakukannya semasa sebelum dia menjadi mayat, yang dilakukannya sebelum dia menjadi jenazah, yang dilakukannya semasa dia hidup dahulu. Maka Nabi dengar, lalu Nabi berkata, wajabat, wajiblah. Dan selepas jenazah ini melintasi Nabi, lalu didengar oleh Saidina Umar. Saidina Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang wajib itu ya Rasulullah? Apakah perkataan wajib yang kamu sebut? Dan apakah wajib yang kamu nyatakan tersebut? Lalu Nabi beritahu, Nabi bersabda dalam hadis ini, jenazah yang kamu semua puji itu tentang kebaikan yang dilakukan semasa dia hidup dahulu, maka wajib ia mendapat syurga. Dan jenazah yang kamu menyebut tentang keburukannya semasa dia hidup dahulu, maka wajiblah ia mendapat balasan neraka. Kamu semua adalah menjadi saksi Allah di dunia ini. Nampak? Dua hal keadaan yang berbeza. Sebab itu manusia ni, dia digalakkan semasa kita selesai sembahyang jenazah umpama, apa yang kita saksikan ke atas jenazah ini baik. Ayat ini yang dilakukan oleh segelintir daripada penduduk-penduduk setempat apabila selesai sahaja sembahyang jenazah. Inilah ungkapan yang dilakukan. Apakah yang kita saksikan ke atas jenazah ini? Baik. Apakah yang kita saksikan atas jenazah ini? Baik. Apakah yang kita saksikan atas jenazah ini? Baik, insya-Allah. Dan ada lagi sebahagian mengatakan
yang menyebut kebaikan ini manusia-manusia yang ada di sekeliling mereka. Dia bercerita, dia dulu masa dia hidup bapa baiknya. Masa dia hidup dulu baik sangat dia. Masa dia hidup dulu suka sangat nolong orang. Masa dia hidup dulu dia buat baik. Mana saja ada program masyarakat, adalah dia. Mana saja ada program masjid, adalah dia. Ini pujian-pujian yang ada di sekeliling yang disebut oleh manusia tentang kebaikannya. Dan dalam hadis yang lain, pujian tersebut apabila 40 orang yang menyebut ada di sekeliling mereka tentang kebaikannya, wajib syurga bagi si mati itu tadi. Nabi kata wajibat. Bila Nabi cakap wajib syurga, bahawa kata-kata Nabi kan, inilah dia tentang hal perihal keadaan manusia. Begitulah sebaliknya. Semasa hidup ada manusia ini melakukan kejahatan dan disaksikan oleh manusia yang ada sekelilingnya. Masa dia hidup dulu pah palih, bapak jahat. Masa dia hidup dulu bawah sikit pada hantu. Masa dia hidup dulu teruk betul. Masa dia hidup dulu benda yang dia tak pernah buat. Jahat. Maknanya percakapan masyarakat ini tadi, percakapan yang ada sekeliling manusia itu tadi tentang hal jenazah diperkatakan. Begitu juga dalam hadis yang dinyatakan tadi, apabila sekeliling manusia memperkatakan itu tadi tentang keburukannya, tentang kejahatan yang dilakukannya, 40 orang yang menyebut bahal keadaan sekelilingnya, wajibat. Nabi kata wajib neraka. Rupanya manusia ni dia berkata-kata doa juga ramakkan. Inilah percakapan yang perlu kita hayati. Dan inilah perbuatan yang akan dinilai oleh Allah. Kita tidak minta kita ini dicakap, diceritakan tentang kebaikan kita oleh masyarakat. Kita juga tidak ingin keburukan kita, keaiban kita diceritakan oleh masyarakat. Tetapi siapa yang bongkarkan kebaikan kita ini, siapa yang bongkarkan keaiban kita ini, tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengakhiran kita ni, pengakhiran kita, bukan pengawalan kita, pengakhiran kita, di manakah kita duduk? Di manakah kita duduk di sisi Allah di akhir kehidupan kita ini? Contoh macam budak bersukan. Budak-budak sekolah bersukan lari 4 kali 100 meter. Mana 4 kali 100 meter ni bertukar-tukar orang. Bawa baton. Nak diberi peserta yang pertama itu tadi berlari bagi kepada peserta yang kedua. Peserta pertama tadi dia punya pecut bapak laju. Meninggalkan peserta-peserta lain bagi kepada peserta yang kedua. Peserta yang kedua tadi lari bapak pecut laju ni, bagi kepada peserta yang ketiga, dan baton peserta ketiga itu lari bapak laju ni bagi peserta yang keempat. Tetapi 1000 kali sayang peserta yang keempat tadi dipancit, semput, tak daya, berlari dipintas oleh peserta lain. Adakah peserta keempat itu tadi mencapai kemenangan di akhirnya? Dah, yang memintas itu tadi mencapai kemenangan. Tengok, orang tengok yang akhir itu tadi, siapakah yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala akhir kehidupan kita. Sebab itu Nabi kata, kehidupan kita, akhir kehidupan kita, la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kata, akhir kehidupan kita,
Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, lidah kita, mulut kita, hati kita, la ilaha illallah, ucapan kita, dakhalal jannah. Ini pengajaran untuk mengajar kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita tentang Abid Liu. Abid Liu baru-baru ni dia melawat di sebuah penjara di Perlis. Dan ada seorang banduan menunggu untuk digantung sampai mati. Seorang banduan pesalah menunggu untuk digantung sampai mati, iaitu banduan bukan rakyat negara kita, rakyat negara Nigeria. Apa kesalahan? Wallahu alam. Tapi menunggu masa, menunggu tarikh, menunggu hari untuk digantung sampai mati. Banduan ini tidak Islam. Erti kata non-Muslim ataupun cakap kampung kita kafir. Tetapi Abid Liu pergi berjumpa dengan banduan ni. Berjumpa di sebalik tirai besi. Maknanya bercakap. Cakap orang putih lah. Abid Liu, walaupun dia Depok, mana yang cakap orang putih. Bercakap, berdialog dengan banduan di Nigeria tadi. Dan di saat akhir untuk berpisah, banduan tadi menyatakan dia ingin masuk Islam. Dia ingin diri dia berada di dalam agama Allah. Dan tak kala itu juga Abid Liu mengajar tentang kalimah syahadah. Masuk Islam banduan Nigeria ini. Dan pengarah penjara tersebut membuka pintu penjara, lalu banduan Nigeria ini dapat memeluk Ustaz Abid Liu. Maka beri ungkapan-ungkapan yang terakhir. Sebab sampai pengarah penjara tersebut menitiskan air mata. Maka di saat akhir untuk digantung sampai mati ke tali gantung, dia mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah, terhapus dosa-dosa yang dia lakukan. Bersih dia berada dalam keadaan tidak berdosa. Abid Liu minta kepada bahagian penjara Perlis tersebut mengajar banduan ini cara sembahyang, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini akhir dia yang perlu kita hayati Allah, yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajar manusia supaya insaf akan diri kita ini, bahawa kita ini dua sahaja perkara yang kita lakukan, sama ada perkara kebaikan dan perkara keburukan. Dan perkara kebaikan ini akan disebut oleh manusia, perkara keburukan juga akan disebut oleh manusia, perkara kebaikan juga akan diberi balasan oleh Allah, dan perkara burukan juga akan diberi juga balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang meninggal dunia, yang mendapat pujian tentang kebaikannya, akan mendapat balasan syurga. Begitulah sebaliknya, orang yang meninggal dunia, yang mendapat kutukan, penghinaan tentang kejahatannya, tentang keburukan yang dilakukannya, akan mendapat balasan neraka. Orang yang melakukan perkara maksiat dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, tidak dilarang oleh syarak menyebut dan bercakap-cakap mengenai perkara tersebut kepada orang lain. Jadi orang sendiri yang bercerita, orang sendiri yang nampak,
Orang sendiri yang tahu hal keadaan sekeliling kita. Sebab itu tidak ada tempat untuk kita sembunyi daripada kita melakukan kesalahan dan kesilapan. Dan tidak ada tempat untuk kita elokkan diri kita daripada dilihat oleh Allah untuk melakukan maksiat. Kita nak bersembunyi dari mana untuk kita melakukan maksiat? Semua cerak rantai atas dunia ni, semua lubang-lubang jalan tikus atas dunia ni, semua gunung-gunung atas dunia ni, semua bukit-bukit atas dunia ni, semua perkara-perkara yang tersuruh atas dunia dalam gua sekalipun, perkara yang kita lakukan, Allah tahu, Allah nampak, Allah akan nilai, Allah akan beri balasan. Sebab itu perkara-perkara yang kita lakukan ini, kita perlu berfikir untuk apa kita buat. Dan kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita tahu tak ibadah kita ini Allah terima ataupun tidak? Tak ada seorang pun daripada kalangan kita yang kita tahu bahawa ibadah kita ini diterima ataupun tidak. Sama ada ibadah yang kita lakukan Allah terima ataupun sebaliknya ibadah yang kita lakukan Allah Ta'ala. Tapi kita mengharapkan setiap ibadah yang kita lakukan moga-moga Allah terima. Ini pengharapan kita. Dan kita mengharapkan ulaika yarjuna rahmatallah. Kita semua mengharapkan rahmat daripada Allah di dalam kehidupan kita sebelum kita menutup mata, sebelum kita pergi ke alam barzah. Ini pengharapan kita dengan Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah. Ini kita mengharapkan daripada Allah agar amalan kita ini tadi diterima oleh Allah dan agar dosa kita ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bukan senang. Bukan senang kita ni nak laksanakan titah perintah Allah ini dalam keadaan kita rasa kita redha, yakni kita suka, kita gembira nak buat ibadah. Bukan senang. Kalau senang, ramai manusia ini boleh untuk beribadah. Macam seumpama kita seronok beribadah dekat Mekah. Seronok kita berjalan kaki beramai-ramai untuk pergi ke Masjidil Haram. Tidak rasa apa letih sekalipun, tidak rasa penat sekalipun. Tidak ada rasa panas sekalipun. Kita rasa seronok untuk kita beribadah, masuk ke dalam Masjidil Haram, bersembahyang di dalam Masjidil Haram, kita rasa seronok. Duduk di Madinah, kita rasa seronok berjalan bersama-sama, walaupun berlainan negara, walaupun berlainan bangsa, tapi kita rasa seronok berjalan untuk masuk ke Masjid Nabawi. Kita semua sekali berlainan negara, berlainan bangsa, tapi atas satu dasar Allah, atas satu dasar agama Allah, kita bersama-sama masuk ke dalam Masjid Nabawi. Rasa seronok kita beribadah. Macam kita lah, duduk di Pelda, berbagai negeri kita datang. Daripada setiap pelosok negeri kita datang, daripada setiap pelosok hal keadaan budaya kita bawa, dan daripada pelosok dalam keadaan umpamanya keturunan apa, kita pun datang, bersama-sama kita memenuhkan ruang masjid kita. Awak daripada negeri mana? Negeri Selangor. Daripada negeri mana? Negeri Perak. Daripada negeri mana? Negeri Johor. Tak kira, kita duduk masuk, sama-sama masuk ke dalam masjid Allah, sama-sama kita mengaku, mengangkat, berikrar, bersumpah Allahu Akbar. Tak ada benda lain lah. Semua sama sahaja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang diceritakan untuk kita. Moga-moga kebaikan ini tadi akan dilihat oleh Allah, akan dinilai oleh Allah, akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita dapat redha Allah. Orang yang membuat kebaikan atas dunia ni semasa dia hidup di dunia, kemudian ia diakui oleh orang ramai tentang kebaikan yang dilakukannya, nescaya Allah akan membalasnya dengan syurga di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang membuat kejahatan semasa dia hidup atas dunia ni, kemudian diakui oleh orang ramai tentang kejahatan yang dilakukan, nescaya Allah akan memberi balasan neraka di akhirat kelak. Amalan yang baik oleh seseorang yang dilakukan atas dunia akan menolong dirinya setelah mati. Kerana Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran pahala yang tidak dapat dihitung oleh akal fikiran manusia. Ganjaran pahala yang Allah nak beri ke kita ni, kita tak boleh hitung di akal kita. Banyak mana, luas mana, besar mana, tinggi mana, kita tak boleh hitung oleh akal kita. Amalan yang baik ataupun perkara-perkara yang baik dilakukan oleh kita atas dunia ni, yang pertama dapat menolong diri kita setelah kita mati. Begitu juga Allah menjanjikan ganjaran kepada kita, ganjaran pahala yang kita sendiri tak dapat nak hitung sebanyak mana ganjaran pahala yang Allah nak beri kepada kita. Kita tak dapat hitung oleh akal kita. Banyak Allah nak beri sebab Allah Maha Pemberi. Allah yang memberi pahala kepada kita. Allah Maha Pemberi dan Allah nak beri banyak mana kepada kita, hak Allah. Tak ada siapa boleh larang. Tak ada siapa boleh halang. Allah nak beri. Nah, awak ni banyak ni Allah nak beri. Awak ni banyak ni Allah nak beri. Awak banyak ni Allah nak beri. Begitu juga Allah beri umur kepada kita. Tak ada siapa nak larang. Allah nak beri umur awak panjang ni. Allah nak beri awak umur panjang ni. Allah nak beri awak umur panjang ni. Begitu juga Allah nak beri rezeki kepada kita. Tak ada siapa yang nak boleh menghalang rezeki yang Allah nak beri kepada kita. Awak rezeki awak macam ni. Rezeki awak macam ni. Rezeki awak macam ni. Rezeki awak macam ni. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Sebab Allah Maha Pemberi. Dan Allah juga Maha Pemberi balasan kepada setiap manusia yang dijadikan oleh Allah ini. Jadi kita mengharapkan balasan yang baik untuk diri kita, dan kita mengharapkan juga balasan yang berkebajikan untuk diri kita. Tetapi apabila kita mengharapkan balasan yang baik, jangan kita buat perkara maksiat. Takkanlah perkara maksiat Allah nak beri balasan yang baik. Takkanlah perkara mungkar Allah nak beri balasan yang baik. Takkanlah perkara yang dosa Allah nak beri balasan yang baik. Tentulah perkara maksiat, perkara mungkar, perkara dosa, balasan yang buruk Allah beri. Tapi perkara yang baik itu tadi tetap akan mendapat balasan yang baik. Sebaliknya, perkara yang maksiat tetap akan mendapat balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk tatapan diri kita untuk pada pagi ini. Moga-moga bermanfaat untuk diri kita, dan moga-moga menjadi peringatan untuk diri saya dan peringatan untuk kita semua, insya-Allah. Kepada Allah juga kita mohon keampunan, dan kepada Allah juga kita mohon agar dicatatkan setiap amalan kita, diberikan ganjaran kebaikan dan dicatatkan dengan catatan kebajikan, dan kita mengharapkan juga kita ini mendapat keampunan daripada Allah. Aku li qauli hadza
Wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.